Argentina negara besar di Amerika Latin, tetapi bila ke sini tidak akan mengatakan orang yang tinggal di sini adalah orang Amerika Latin. Ini adalah Buenos Aires, ibu kota Argentina dan sebuah bandar yang sangat mirip dengan ibu kota besar Eropah, Madrid, Rome atau Paris. Sebenarnya ini tidak menghairankan kerana lebih daripada 70% rakyat Argentina mempunyai akar keturunan Eropah. Kebanyakan nenek moyang mereka adalah orang Itali, Sepanyol atau Inggeris. Berdasarkan penunjuk ini, rakyat Argentina lebih Eropah daripada penduduk Amerika Syarikat. Secara umumnya, Argentina sentiasa terbuka kepada pendatang. Dan walaupun sekarang, ketika krisis melanda, orang masih terus datang ke sini, termasuk ramai dari kawasan pasca Soviet. Dalam episod ini, saya akan terbang ke bahagian bertentangan bumi dari kita untuk melihat mata orang yang berpindah ke sini dan memahami mengapa mereka begitu gembira. Buenos Aires ini benar-benar seperti satu orgasm. Baiklah, Noan Dismari, untuk Argentina je. Kalau begitu, kita akan cuba memahami difikirkan orang Argentina, suka bersosial daripada bekerja, pandangan mereka ke pendatang dari negara-negara CIS. Mereka akan menyentuh kamu di mana-mana meraba-raba. Kemudian saya akan bertanya kepada ibu muda kenapa datang ke sini melahirkan, bagaimana pengalaman itu dan berapa kosnya. Ini adalah kira-kira RM20.000. Ada yang menjual hampir semua aset untuk datang dan melahirkan di Argentina. Selain kita akan mengetahui mengapa semasa semua peperangan, orang melarikan diri ke Argentina. Argentina tidak boleh terlibat dalam peperangan, ia belum siap berperang. Kita akan berkunjung ke keluarga campuran Rusia-Argentina dan mendengar cerita tentang bagaimana rasanya hidup dengan orang Argentina. Hingga akhirnya, kita akan bercakap tentang keselamatan kerana tidak mungkin pagar elektrik dan kawat berduri dipasang di rumah tanpa sebab. Kaca pecah di atas pagar. Semuanya siap untuk memulakan episod hebat tentang negara. Panas, jadi langganlah saluran YouTube dan Instagram saya. Saya adalah Vova Karmanov dan mari kita mulakan. Selalunya di bandar-bandar besar, kawasan Porto bukanlah tempat yang menyenangkan dan selamat, tetapi tidak di Buenos Aires. Di sini, Puerto Madero adalah kawasan paling hebat dengan bangunan pencakar langit kaca, restoran yang baik dan marina untuk kapal layar. Kerana salah satu daripadanya, semua pergerakan di sini dihentikan. Saya terlewat untuk temu bual kerana jambatan dibuka. Tetapi bagi saya, ia cantik, manakala yang lain menunggu dengan cemas. Dan semua ini hanya untuk sebuah kapal layar kecil. Separuh bandar ditutup. Di sini di pelabuhan, Yulia tinggal dan menyimpan kapal layarnya. Di sini dia gembira memegang kewarganegaraan Argentina di tangannya yang diperolehnya sejam yang lalu, tepat sebelum pertemuan kita. Berapa lama kamu menunggu kewarganegaraan? 3,5 tahun penampaknya berlangsung perbicaraan saya. Dari saat permohonan hingga akhir. Ini dipanggil perbicaraan? Sini, kewarganegaraan diperoleh lewat mahkamah. Keputusan dibuat. Hakim mengendalikan kes Anda. Dan apakah sebenarnya skema ini? Apa asasnya? Saya mendapat warga dari kelahiran. 6 tahun yang lalu anak-anak saya dilahirkan di sini. Tetapi kami tidak segera memohon kewarganegaraan. Kami tinggal dahulu di Rusia. Ke itu tiada siapa yang tergesa-gesa. Dan hanya pada tahun 2019 saya memohon kewarganegaraan. Yulia, setelah melalui semua birokrasi Argentina secara sendiri, kini membantu pendatang berbahasa Rusia yang lain yang sangat ramai. Tahun lepas ada lonjakan yang signifikan dan ketara. Saya rasa di sini... Ya, kebetulan saya menulis panduan saya dan mula memberikan konsultasi sebelum perang. Maksudnya kalau ini tidak ada kaitan dengan situasi di Rusia. Dan kemudian terdapat lonjakan yang sangat ketara, sudah tentu pada awal Mac. Dan yang kedua, pada akhir September, awal Oktober, apabila ada banyak permintaan untuk konsultasi. Sekarang sudah tentu Buenos Aires sangat berbeza. Maksudnya dahulu jika Anda mendengar bahasa Rusia, Anda akan terkejut. Dari mana datangnya orang yang bercakap bahasa Rusia ini? Tetapi sekarang di sini ada kafe. Baru saja jiran sebelah adalah orang Rusia di kedai sushi. Malam tadi ada 4 hingga 7 orang Rusia. Sangat ramai orang yang datang. Buenos Aires diterjemahkan sebagai angin baik. Tetapi saya bertemu dengan seseorang yang marah dan terus menyerang kamera saya. Adakah angin ini biasa? Sekarang musim luruh dan mendekati musim sejuk, lebih banyak angin. Apa berlaku sini musim sejuk?
Pada musim sejuk di Buenos Aires, suhu maksimum adalah 0, minimum 0 darjah. Hari cerah sering mencapai 15-20 darjah, selesa. Anda hanya perlukan kot, kasut sukan, sudah memadai. Dan adakah musim sejuk semua cuba terbang ke tempat lebih panas? Dan jika ya, ke mana? Kami coba ya untuk terbang. Turki dan Eropa, semua orang di sini terbang ke sana. Jadi ke Eropa? Ya, di sini ya. Tetapi di sini kebanyakan orang Argentina mereka adalah keturunan Spanyol, Itali. Dan mereka boleh pergi ke sana, itu untuk melawat keluarga mereka atau hanya pergi sebagai pelancong. Oleh itu mereka ke Eropa. Argentina terletak di hemisfera yang berbeza. Ketika musim bunga, di sini musim luruh daun kuning. Untuk kehangatan mereka ke utara, bukan selatan. Di sini tiada laut. Ini sungai, jauh ke lautan. Ia berwarna coklat lumpur, tetapi bukan laut. Jangan berenang di situ. Perlu terbang ke sana. Dan ke mana penduduk tempatan terbang untuk berjemur? Mereka terbang ke Karibian atau ke Republik Dominika. Nah, bagi mereka yang mempunyai visa, mereka terbang ke Miami. Di Amerika Syarikat, ke Brazil juga mereka terbang. Lautan lebih hangat. Inilah layanan mesra. 2 gelas percuma dari kedai. Inventory. Kita mau minum sedikit? Ini seperti Wah, hebat juga. Wah, beri. inventory. Untuk gambar. Saya tidak tahu bagaimana untuk memujuk saya minum. Ini sepatutnya percuma saja. Tidakkan sebenarnya kami tidak pesan, tetapi dia seperti ini. Orang tidak pesan alkohol, mari kita bawa kepada mereka. Ya, dan sedikit itu mesti di pagi hari. Wah, baiklah untuk kewarganegaraan. Baiklah untuk Argentina. Ini adalah kafe kegemaran Yulia dan di skrin adalah harga kopi saya. Nampak menakutkan kerana orang Argentina menandakan peso mereka sama seperti dolar ALS, tetapi sebenarnya harga perlu dibahagi dengan 400 dan di sini barista berbangga dengan kuku yang dicatnya. Di kafe hebat ini saya minum kopi dan saya kini sering bertemu orang Rusia di sana. Di sana ada satu pasangan, 2 pasangan ibu dengan bayi. Adakah kerana kawasan ini sangat hebat, berbahasa Rusia atau bagaimana? Ya, kami berada di Puerto Madero, kawasan paling mahal. Jadi ramai orang Rusia di sini sekarang. Malah di bangunan ini ada sebuah keluarga yang tinggal. Dia orang Rusia dan dia orang Argentina. Dia berkata, saya tidak tinggal di Puerto Madero, tetapi di Russo Madero. Sangat ramai orang Rusia. Maksudnya dia sudah perasan bahawa ramai yang datang? Sudah tentu di kedai sentiasa bertemu, di mana-mana. Sangat ramai di semua kafe. Nah, yang datang mampu. Datang dari pelbagai latar belakang ya. Tetapi di kawasan ini mereka berkemampuan. Jadi mereka selalu pergi ke restoran dan bertemu setiap hari. Jadi berapa kos untuk menyewa tempat tinggal di kawasan yang digemari oleh penutur bahasa Rusia contohnya? Nah, secara purata sekarang mungkin $3.000. Nah, di sini maksudnya dari 2.000 untuk yang sangat kecil dan lebih. Maksudnya ada juga yang berharga 6-7 ribu. Jadi secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan Emiria, tidaklah begitu mahal. Atau dengan Moscow City. Malah membeli di sini lebih murah sekarang. Tetapi lebih mahal dari kawasan lain. Dan jika kita ambil kawasan biasa kamu, di mana kebanyakan orang Argentina tinggal, berapa di sana? Nah, lihat studio di sana boleh disewa $500, manakala di sini $2.000. Kira-kira, saya di Argentina dan pandangan Buenos Aires tidak seperti yang saya sangka. Semuanya kelihatan sangat hebat di sini. Nah, di sini cantik, ada elemen Itali, elemen Spanyol. Bandar ini menyerupai Paris di beberapa tempat, tetapi tetap jika Anda pergi lebih jauh keluar bandar, di sana ada suasana Latin. Orang yang datang ke Argentina, soalan pertama adalah keselamatan bagaimana? Apa yang mereka guna untuk bergerak di sana ada bas. Jadi ya orang mempunyai tanggapan bahawa di sini ada orang asli berlari dengan busur dan anak panah. Hale datang ke sini dari Ukraina sudah 23 tahun yang lalu. Kamu masih sangat muda ketika datang sejauh ini ke Argentina. Baiklah. Bukan idea saya tetapi idea ibu bapa. Ada kabar angin iaitu iklim yang baik, makanan murah, tiada salji. Jadi kami pergi, seorang pergi dahulu berkata semuanya hebat kawan-kawan, datanglah, ada kerja yang bagus, gaji dibayar, dagingnya sedap, murah, pendek, kata boleh hidup. Dan yang pertama pergi, menurut saya bukan kumpulan besar. Yang pergi adalah orang Ukraina pada masa itu, kemudian baru yang lain mula datang.
dari negara jiran seperti Rusia, Belarus. Berpindah pada masa itu jauh lebih sukar. Tiada internet, tiada navigator, tiada kad bank. Satu cerita penuh untuk menelefon ke rumah, contohnya kepada nenek-nenek yang tinggal, yang tidak pergi. Dan untuk menelefon perlu membeli kad khas, dial satu nombor lain. Dengan kad ini anda hanya mempunyai 5 minit untuk bercakap dan panggilan akan terputus. Tiada internet, tiada telefon pintar. Sekarang jauh lebih mudah. Pada masa itu, pada tahun 2000 yang jauh, pekerja dari bekas USSR sangat dicari. Mereka mengambil iaitu orang Rusia, melihat orang Ukraine, pemilik kilang atau loji. Anda mencari kerja, dia beri anda kerja. Maksudnya berprestige, mempunyai seseorang bekerja dengan anda, orang kulit putih. Tetapi ada saat-saat seperti ini, anda bekerja di kilang, pemilik kilang itu datang, usahawan swasta, dia datang dengan rakannya, membawa, lihat orang Ukraine sedang bekerja, banggaan. Sekarang Misha terlibat dalam ekspor jadi pemandu pelancong. Apabila berpindah dari Ukraine, mula seperti orang lain sebagai pekerja M. Kerja pertama saya memang sangat lucu. Beberapa kenalan datang kepada saya bertanya, kerja $20 sehari. Hebat. Apa yang perlu dilakukan? Saya ada tunjuk. Mereka bawa saya ke sebuah gudang. Ini kotak buat kamu. Di dalamnya ada topi. Dibawa dari Cina, saya perlu mengoyak label pada topi dibuat di Cina. Wanita sukar cari kerja, kan? Tetapi ini jalan keluar pertama wanita dari Ukraine, Rusia, contohnya jual kopi. Menjual kopi di jalanan cukup menguntungkan. Itulah perniagaannya. Jadi di sini orang yang menjual kopi dipanggil cafetero. Dan mereka mendapat pendapatan yang baik, kopi dijual baik orang Argentina. Pada waktu pagi, mereka minum kopi dan ditambah lagi datang seorang gadis atau wanita dengan penampilan yang menyenangkan dari Slavik dengan aksen yang indah. Dan inilah Katya yang mencipta perniagaannya. Dia membakar kek dan menghantarnya pelanggan seluruh bandar. Pada mulanya, ia hanya untuk mereka yang berbahasa Rusia. Dan kadang-kadang ada orang Argentina yang kebetulan hadir di majelis hari jadi kami. Kemudian ia menjadi di luar kawalan. Saya tidak dapat menyelesaikan mengait sweater kerana saya hanya membakar sepanjang masa. Sekarang, Tidak hairanlah, Katya adalah orang pertama dalam sejarah saluran yang menunjukkan sendiri apa yang ada dalam peti sejuknya. Zaim juga menjadi yang pertama dalam sesuatu. Semuanya ditulis dalam bahasa Rusia. Hanya kena untuk mereka yang berbahasa Rusia. tidak, saya mempunyai 39 kewarganegaraan pelanggan. Dan Anda akan menjadi orang pertama yang mencuba dari Moldova. Ya, betulkah? Ini untuk kamu. Katya berkahwin lelaki Argentina tinggal selama 4 tahun. Niti adalah rumahnya dengan pengawal, bilik untuk berparti dan kolam renang. Namun, apartmen ini hanya berharga $250 sebulan. Sekarang sudah menakutkan kerana tiada siapa yang menggunakannya, tetapi Kerana sudah sejuk pada musim luruh, pada musim luruh, kolam renang tidak dipanaskan, tetapi sepanjang musim panas saya di sini, biasanya entah kenapa tiada sesiapa di sini. Katya adalah bekas pramugari yang sudah jelas dari alas pintu. Dari kehidupan yang lalu, ya? Ini dari kehidupan yang lalu, suami saya adalah pilot. Di pintu masuk, bendera Rusia menarik perhatian dan Katya segera membuat pembetulan. Bukan kedudukan patriotik saya, tetapi darah saya. Katya sudah lama mempunyai semua dokumen Argentina. Inilah rupa kad pengenalan hospital Itali tempatan dan ini adalah insurans berbayar. Ia kelihatan seperti kad bank dan berharga $160 untuk 2 orang sebulan. Dan di sini adalah permit kediaman. Di dapur mereka, suasana antarabangsa. Lavender ini dihantar oleh makcik suami dari Patagonia dan sekarang ia terletak di antara matryoshka dan soba. Mahukan soba? Kenapa ada kekurangan saja ya? Kami menyambut hari saya hari lahir, kopi sedikit menyambut hari lahir saya, hari lahir di Amerika, dan kawan-kawan saya menghadiahkan soba sebagai sebahagian daripada hadiah. Sprouts, adakah Anda mau sprouts? Saya tak akan ke Baltik lagi. Di sana saya akan makan. Tetapi peminat Alenka di sini bukan Katya. Ia digantung oleh suaminya. Satu telah pudar, sekarang kami ada Alenka lain yang tergantung. Sekarang saya sedang membuat kvass. Seperti yang Anda faham, saya ada kvass dalam peti sejuk kerana... Ya, adakah dia membuat kvass dengan memakai kasut tradisional atau menanggalkannya? Suami Katya bernama Martin dan dia bukan sahaja pandai membuat kvass tetapi juga menguruskan seluruh stesen minyak
budaya Rusia. Dia sangat-sangat berminat dengan semua ini. Dia mahu. Suka medovik, suka pastilah borscht, pelmeni. Nah, ikan herring mungkin dia tidak begitu suka. Dia sangat suka soba dengan vodka. Semasa berjumpa, siapa yang membayar di restoran? Dia yang membayar. Kamu tahu bagaimana kami melakukannya? Pertama kali kami bertemu di Dubai ketika dia terperangkap dan kami hanya pergi berjalan-jalan. Dia menjemput untuk makan malam, dia yang membayar. Di sini saya datang. Saya sebenarnya tidak mempunyai uang tempatan, jadi semuanya atas dia. Tetapi untuk nak tiket, saya mempunyai tiket diskaun. Jadi saya sendiri membelinya di tempat kerja, saya membelinya untuk dia. Pada mulanya pada semasa kami berjumpa dan saya minta dia memulangkan wang kepada saya. Hidup dengan orang Argentina. Saya syorkan ketawa. Apa? Ceritakan lebih detail. Lihat, saya adalah Dewi. Apapun yang kamu lakukan, kamu adalah Dewi. Dapur, bersepah. Sebenarnya, dia akan pergi dan membersihkannya. Dia boleh datang dan menyediakan makan malam. Maksudnya bukanlah saya perlu menunggunya dengan borscht. Tetapi orang Argentina, bagaimana ia ditunjukkan? Pada kulanya saya perlu menjelaskan kepentingan. Memberi bunga. Hari wanita pertama saya pada 8 Mac di Argentina, saya tiba untuk bercuti dan saya bangun dan saya fikir, baiklah sekarang akan ada hadiah. Saya rasa bahawa tidak hadiah. Baiklah, tidak seperti itu tidak begitu penting. Di sini perayaan, di sini Anda tahu, lebih perayaan untuk feminis. Seperti mereka boleh mengadakan perarakan topless di pusat bandar. Pada 28 Mac kami berkahwin. Dan itu adalah bunga pertama saya. Dan saya juga bertanya, adakah saya akan mendapat sejambak pengantin ataupun tidak? Tiada siapa yang cemburu pada sesiapa. Maksudnya sekarang kita duduk di rumah saya hampir tanpa soalan. Penghormatan, batasan peribadi, sokongan sepenuhnya. Maksudnya mungkin ini hanya ciri-ciri lelaki yang hebat. Semuanya mudah. Tiada masalah. Kami tidak pernah bergaduh. Bagaimana reaksi keluargamu suami Argentina? Pada mulanya mereka terkejut apabila melihat peta. Di mana? Kita akan tinggal? Tetapi mereka menerimanya dengan baik. Ada kesukaran dalam hal bahasa. Keluarga saya hampir tidak bercakap dalam bahasa Inggeris. Ibu saya langsung tidak tahu. Ayah tahu, abang 5 perkataan. Sangat seronok melihat komunikasi mereka. Kadang-kadang mereka bermain kata dalam bahasa Rusia misalnya dengan keluarga saya. Ia sangat lucu. Dan ibu bapanya, bagaimana mereka terhadap kamu? Mereka suka sayang. Betul ke? Tepat sekali memang. Ibu mertua yang disayangi? Ya. Apa itu? Kamu tahu ini seperti saya bahkan tidak pernah memanggilnya ibu mertua. Itu adalah ibu mertua. Saya biasanya mengatakan ibu suami, ayah suami. Kerana bagi saya perkataan ibu mertua itu seperti perkataan yang pelik. Terima kasih kepada yang terbaik kami. Dan sama juga bagi saya ini adalah Iha Russo saya, anak perempuan Rusia saya. Di Argentina, saya mengenali orang sebelum tiba, tetapi saya sudah berpelukan lama. Begitulah kebiasaannya di sini, berpelukan dan bercium setiap kesempatan. Nah, lihat saya, dengan siapa saya bertemu di sini. Pertama kali saya melihat semua orang, kecuali kamu di bandar ini. Tetapi dengan semua orang, saya terpaksa berpelukan. Adakah ini seperti hiburan rakyat Argentina atau bagaimana? Ya, tidak sebenarnya. Kamu sudah terbiasa. Kamu menerima mentaliti seperti itu. Memang betul. Itulah kebiasaan. Ya, kebiasaan. Tetapi ia bukan hanya tentang berpelukan. Ia seperti sentiasa begitu. Mereka akan menyentuh kamu di mana-mana, memegang kamu. Mereka boleh, terutamanya kanak-kanak, mereka sangat kerap mengusap kepala mereka. Dan ada satu kejadian. Dengan saya ketika saya baru bertemu dengan kawan saya yang sudah lama saya kenal di Eropah. Dan kami datang suatu email ke sini. Studio. Kami memutuskan untuk bertemu. Dan teman wanitanya, dia sentiasa menyentuh saya seperti ini, seolah-olah menyentuh sesuatu di sini, di dalam. Dan kamu tidak faham apa-apa bahwa ini normal di sini? Ya, saya berkata kepadanya, dengar teman wanita kamu, sepertinya ada sesuatu dengan saya. Saya berkata, kenapa kamu fikir begitu? Dia menyentuh saya seperti ini. Dia berkata, tidak, di sini ini normal, jangan risau. Dan selepas itu saya mula perasan bahawa ya, kemudian datang lagi kawan-kawannya yang lain, lagi kawan-kawan, teman wanita, semua orang mula memeluk saya seperti ini. Saya fikir baiklah. Tetapi kamu menggunakannya berpelukan sebaliknya, seperti saya di sana dengan beberapa gadis. Jika saya lihat di sana, saya boleh memeluk lebih banyak kali, saya akan wow, hebat dan tiada masalah. Ya, di Rusia tidak seperti itu. Di sini semuanya sebenarnya baik-baik saja. Memang dalam keadaan yang sangat baik. Namun, membina hubungan dengan wanita Argentina tidaklah
semudah itu. Mereka sangat berhati-hati, mereka bersedia untuk berkomunikasi. Saya tidak bercakap tentang lebih daripada sekadar berkomunikasi. Hanya mereka yang pernah berada di Eropah atau sekurang-kurangnya di Meksiko yang berkomunikasi dengan orang asing. Maksudnya gadis-gadis yang tidak pernah keluar dari Argentina. Pertama sekali mereka mungkin tidak tahu bahasa Inggris maksudmu. Dan di sini bahasa Spanyol perlu dipelajari. Tetapi dalam apa jua keadaan, walaupun kamu tahu bahasa Spanyol, gadis-gadis tempatan tidak pernah kemana-mana, mereka sangat sukar untuk didekati. Kenapa biasanya sebaliknya gadis-gadis yang sederhana suka orang asing? Tidak di sini. Berbeza? Berbeza. Kenapa? Kerana jika kamu pergi ke Brazil, jika kamu pergi ke Kolombia, di sana mereka akan melihat kamu. Baiklah, kamu tidaklah secerah saya, tetapi mereka akan melihat budak-budak berambut cerah dan berkata, oh, mari ke sini. Tetapi di sini tidak. Saya berjumpa dengan seorang gadis, orang Argentina. Dia bahkan berkata kepada saya bahawa gadis-gadis di sini kurang memberi perhatian kepada orang lain kerana kami ada lelaki kami sendiri. Ya, begitulah. Mereka tidak sekali-kali berfikir buruk tentang bangsa lain, tetapi mereka sudah terbiasa dengan orang mereka sendiri. Lesha di Argentina selama 3 bulan dan berkata mencari teman senegara yang masih bujang juga tidak mudah kerana kebanyakan orang datang bersama keluarga. Katia pula bekerja sebagai pramugari dan bertemu suaminya semasa penerbangan. Kedatangan pertama saya ke Argentina adalah dalam penerbangan kerja. Saya bertemu dengan bakal suami saya. Dia adalah penumpang saya. Dia penumpang? Ya. Saya tidak cukup ayam untuk dia, so ayam yang sangat romantik. Dan kamu bergaduh? Sebaliknya, dia adalah penumpang yang sangat baik hati, yang membantu saya menterjemah ke dalam bahasa Inggeris. Saya tidak tahu sepatah pun bahasa Spanyol ketika itu. Dan dia sebaliknya untuk membantu saya memberitahu penumpang lain tentang situasi tersebut. Pendek kata, mereka semua tidak membuat drama untuk saya. Maksudnya ada pemberontakan kerana ayam habis? Ya, biasanya penumpang suka bertindak begitu. Saya menemuinya di Facebook, kami bersembang sedikit, saya tahu bila dia akan kembali. Dan kebetulan penerbangannya tertunda, dia terperangkap di Dubai, sehingga penerbangan seterusnya. Dan saya sepatutnya terbang ke Paris, saya dikeluarkan dari penerbangan itu. Saya dihantar dalam penerbangan malam ke Pakistan. Saya juga terperangkap di Dubai, sepatutnya tidak berada di sana. Dan kami bertemu, dan sejak hari itu kami bersama. Selama 1,5 tahun mereka tinggal di beberapa negara. Dia datang kepada saya di Dubai, saya kadang-kadang pergi ke Argentina pada hujung minggu. Dan kemudian dia kembali kami terbang ke Rusia, dia kadang-kadang menyertai saya dalam beberapa penerbangan kerja saya. Sebagai contoh, saya terbang ke Singapura. Untuk sehari, dia terbang bersama saya. Oh, sangat berbeza. Mentaliti di sini sangat berbeza. Dan ini sebenarnya sangat dirasai. Bukan ketika Anda datang dari Rusia ke sini, tetapi sebaliknya. Apabila Anda pergi dari sini ke Rusia, Anda segera merasakan wajah yang tertutup dan tegas. Di sini semua orang sangat mesra, seperti yang dikatakan, sangat ramah, mesra, dan tersenyum. Ini tidak bermakna mereka akan menjadi kawan rapat Anda. Tetapi kesan pertama, dan hubungan pertama sangat positif. Di hospital di mana-mana mereka melayan Anda dengan mesra. Dan di perkhidmatan kerajaan, baru-baru ini saya pergi untuk menguruskan dokumen. Di sana tidak ada rasa takut, seperti di tempat kita apabila pergi ke mana-mana perkhidmatan imigresen dan terus rasa takut. Mereka melayani Anda lama tetapi senyuman. Ya, hebat, suka, rasa lebih seperti orang Argentina sekarang. Bagaimana pula dengan kawan-kawan, mereka yang menjadi kawan? Dan jika kita menyelidiki lebih jauh daripada sekadar kesan pertama, apa perbezaannya? Ya, mereka kata mereka lebih kebudak-budakan. Maksudnya saya belum nampak sangat. Tetapi secara keseluruhan generasi sebaya saya, 30-40 tahun, ya, mereka masih terperangkap dalam zaman kanak-kanak. Itu terasa sedikit. Dan mereka lebih besar. Lambat bersedia menjadi ibu bapa, mereka melahirkan anak pertama hampir umur 40. Orang Argentina bekerja. Tidak tak begitu. Tetapi mereka berehat secara profesional. Kelab malam di sini dipanggil boliche. Dan saya belum pernah pergi ke kelab malam di sini. Sebab saya melahirkan anak. Kemudian tidak sempat untuk itu. Di sini kelab malam bermula sangat lewat. Maksudnya mereka sebenarnya mereka makan malam sangat lewat. Mereka mula pada pukul 10. Mula makan 12 habis, kemudian mereka ada bar prapesta hingga 1 pagi dari 2 hingga 6 kelab malam. Dan bila bekerja? Bila Bekerja? Apa?
Orang Argentina, seperti orang Spanyol, ada siesta, di mana pada waktu siang semuanya ditutup dan orang berehat. Ia menjadi seperti waktu rehat yang tenang. Sebenarnya di sini tidak biasa untuk tergesa-gesa, terutama di tempat kerja. Mereka memanggilnya Manana. Semuanya mungkin kemudian esok lusa akan. Ini Alexander menganjurkan perjumpaan penutur bahasa Rusia hari ini. Bar kecil, untuk itu penuh sesak. Домашних мальчиков. Нет, это Буэнос-Айресская область. Diam je kebanyakannya pasangan keluarga kerana Berpindah ke Argentina adalah penerbangan melintasi Atlantik, tindakan berani. Ini sempadan sih ya. Yang jika seseorang berjaya mengatasinya, maka sekurang-kurangnya dia akan berjaya. Ya, nah, bukan untuk hujung minggu. Tidak. Ramai yang datang untuk bersalin, tetapi mereka juga kembali ke Rusia. Atau dari mana mereka datang? Begitulah. Sekarang, siapa yang tinggal sekarang, siapa yang berada di acara ini adalah orang yang pada dasarnya ingin menghalalkan diri di sini. Ada yang melalui kelahiran, ada yang melalui cara lain, mengikut keadaan masing-masing. Ini orang-orang ingin mengatur hidup di sini. Sebuah kehidupan, perjumpaan kecil. Dan kami perlahan-lahan membantu mereka dalam hal ini mengatur pertemuan. pada mulanya mereka hanya berkumpul untuk berkelah dan saling membantu menyesuaikan diri. Semuanya bermula apabila sekumpulan orang yang datang ke sini dari Odessa pada tahun 2015. Mereka yang berbahasa Rusia mengambil idea ini dan mula membantu lain. Kawasan perjumpaan ini diadakan adalah antara yang termahal dan selamat di bandar. Kami berada di kawasan Palermo. Kawasan ini telah menjadi pilihan orang Rusia. Kenapa? Di sini saya tidak tahu, lebih selesa, banyak tempat makan, mudah diakses, semuanya berdekatan. Kawasan lain, Buenos Aires, tidak begitu boleh dikatakan sesuai untuk didiami. Putih, saya pasti ibu saya. Perlu sekali lagi. Katya menegaskan dengan mula perang, sikap terhadap orang Rusia tidak banyak berubah, tetapi ada konflik yang berlaku. Ada aiskrim, krim Rusia, krim Americano, krim Rusia. Dan ada berita bahawa di suatu wilayah mereka melarang krim ini. Mereka benar-benar menggantungkan tanda seperti itu, kami tidak menjual krim Marus. Tetapi di sini juga ada Olivier. Saya rasa semuanya. Ya, hebat, saya berminat. Mereka punya salad Olivier. Salad Rusia ya? Dan adakah ia juga dilarang? Tidak, saya juga terfikir menarik di mana mereka akan mengeluarkannya, tetapi tidak. Roller coaster di sini dipanggil Montalania, Rusia. Montalania bermaksud gunung. Maksudnya roller coaster, mereka panggil tidak tahu, salad Rusia, roller coaster Rusia. Mereka tidak dilarang? Tidak, semuanya berfungsi. Argentina sentiasa bersikap toleran terhadap migran dan berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi ramai orang buangan. Kesini lari Baron Dada dan Nazi. Ini adalah video bagaimana polis menemui gudang besar artifak Jerman dari zaman Hitler. Terdapat legenda yang mengatakan bahawa Hitler sendiri tidak menembak dirinya di bunker, tetapi hidup lama di Argentina. Nah, di mana kami berada, kami lihat rumahnya. Dia pernah berada di sini ya? Atau bagaimana? Atau dia Tinggal seolah-olah dia meninggal di sana. Sebenarnya dia pergi ke Argentina. Dan di Argentina, hanya jika kamu pergi ke kawasan itu, kamu akan melihat pengaruh Jerman di sana. Kerana semua seni bina, semuanya Jerman. ramai. Nazi melarikan diri ke Argentina, itu yang saya dengar. Tetapi mereka tidak percaya Hitler dan berpindah. Ya, kami melihat rumahnya. Ya, terletak jadi. Kamu tidak akan melihatnya. Kini ya dibeli. Mungkin legenda. Nah, semua orang di sana, nenek dan datuk, mereka bercerita bahawa itu adalah dia. Ini, anak. Dia datang ke Argentina dari Ukraine pada tahun 2015. Perang dengan Donbas bermula, dolar mula melonjak. Ada pemahaman bahawa negara tidak mempunyai masa depan yang terdekat. Argentina adalah negara migran, sepenuhnya terbuka untuk berkomunikasi, terbuka kepada orang baru, dan itu adalah pilihan yang tepat. Anna berkahwin dengan lelaki Ukraine tetapi bertemu dengannya di sini, di Argentina. Kenapa dia datang ke sini? Atas sebab yang sama, suami saya datang kerana dia berada dalam usia wajib tentera dan bimbang. Akan menerima panggilan dan terpaksa pergi berperang.
Dan kami tidak tahu percaya bahawa masa depannya adalah di Argentina kerana terdapat sumber yang sangat besar dan kerana negara ini jauh dari sebarang konflik. Negara ini bahkan telah mengira bahawa jika berlaku letupan nuklear, semoga tidak di Ukraine, so ia tidak akan sampai ke Argentina. Tetapi tanpa ancaman nuklear pun, terdapat masalah keselamatan di Argentina. Ini adalah intercom, perkara yang paling tidak berguna di Argentina. Kerana tiada nama keluarga. Tidak, ya. Kerana sekarang kamu datang, menelpon ke apartmen saya tetap perlu turun untuk membuka pintu untuk kamu. Saya tidak boleh membuka dari luar apartmen. Ini bukan untuk tujuan keselamatan. Kerana dahulu banyak orang tua yang dirompak, mereka membukakan pintu. Hai, saya cucu kamu. Ya. Di sebelah rumah Katia terdapat sekolah untuk kanak-kanak istimewa dan semua pagar di sekeliling diperkuat dengan duri besi dan pagar elektrik yang sentiasa berarus. Kaca pecah di atas pagar elektrik, kabel-kabel ini. Sudah di rumah lain. Dan pancang keluli, itulah keseluruhan set. Ya. 2 kamera. Di pintu masuk juga ada kamera. Dan ladang ranjau mana? Oh, sayangku sayang. Di kawasan Katia, hampir setiap rumah mempunyai pagar elektrik. Maksudnya ia berarus elektrik, tetapi tidak jelas sekarang berarus atau tidak. Itu saya tidak tahu bagaimana untuk melihat, tetapi saya rasa setiap malam ia berarus. Apa mereka takutkan kawasan ini baik? Mereka akan memanjat. Seseorang akan datang, mungkin dari kawasan lain di Kusyet. Ya. Dan mereka akan memanjat. Dan mereka memanjat. Sekarang pernah dengar tentang kes-kes seperti itu? Nah, baru-baru ini saya melihat di Instagram malangnya mereka memanjat ke rumah kawan-kawan kita. Kepada yang berbahasa Rusia, mereka boleh memanjat. Berlaku. Dan merompak di jalanan itu. Di sana polis sedang meronda, kan? Ya, dan mereka juga merompak. Mereka rompak. Maksudnya? Itu perkara. Apabila mereka berpakaian biasa, mereka boleh dan... Maksudnya kepercayaan kurang, ya... Di semua negara Amerika Latin terdapat ramai gelandangan. Argentina tidak terkecuali, tetapi nampaknya di sini lebih sedikit berbanding di Brazil atau Kolombia. Di sini juga ya ada gelandangan kerana di sini cukup hangat, iklim yang baik, mereka boleh tinggal di jalan sepanjang tahun. Jadi, tetapi mereka tidak berbahaya, mereka hanya tidur di jalan. Mereka tidak menyerang orang? Tidak. Adakah di sini sesuatu seperti favela Brazil, kawasan setinggan, apa yang mereka panggil di sini? Ya, di sinilah kawasan Setinggan dipanggil. Ini kawasan miskin, tetapi ada pelbagai jenis orang di sana. Ya, ada yang rajin bekerja, musyta kata yang hanya tinggal di sana dan pergi bekerja, tidak tahu sebagai juru wang di kedai tempatan. Ada juga penagih dadah dan pencuri kecil yang keluar ke bandar hanya untuk mencuri iPhone yang terletak tidak menarik untuk mendapatkan dos. Sini, jika ini berlaku, rompakan bersenjata itu mendapat perhatian besar. Ditayangkan di televisyen seminggu dalam berita bahawa sesuatu seperti itu telah berlaku. Tetapi kebanyakannya sudah tentu pencuri kecil yang hanya melihat terlalu... Begitulah, katakanlah. Di kawasan berlumpur, Dia tidak akan berlari mendekat, mencuri dan melarikan diri. Dia hanya kamu terleka pergi tinggalkan, kemungkinan besar sudah ada yang memerhatikannya. di beberapa tempat di Buenos Aires terdapat pembahagian yang jelas antara kawasan baik dan buruk dan sempadan boleh melalui hanya sepanjang sebuah jalan. Lebuh Raya 25 Mei. Di sini ia melalui. Semua yang di bawah agak tidak selamat. Maksudnya, lebih baik jangan berjalan di sini dengan telefon mahal. Dan di sini berbohong pada dasarnya semua ini. Di sini kawasan, di sini ini, semuanya seolah-olah sangat agak selamat juga. Ia seperti laman web super, tetapi ia menarik orang ke sini kerana ada apa hendak dicuri. Itulah sebabnya di sini juga perlu berhati-hati ya. Dan sering menoleh. Sekarang kami berjalan di kawasan ini, saya rasa sedikit lebih selamat. Saya bahkan tidak risau sekali tentang kamera. Ya, saya ada 2 telefon, satu telefon yang lebih mahal dan satu lagi telefon yang sedikit lebih murah untuk kawasan ini. Ya, jadi kerana saya di sini contohnya ada juga kad SIM Rusia yang saya ada di telefon ini, tetapi saya tidak risau kerana saya tahu saya tidak akan kehilangannya hari ini kerana saya berjalan di kawasan yang baik. Saya tidak akan pergi ke kawasan-kawasan itu selepas jam 11. Jika tidak perlu, lebih baik saya akan pergi kembali ke apartmen saya, tukar telefon, kad SIM dan ambil seperti telefon lama. Kerana selepas jam 11, jika anda tidak mahu berpisah dengan telefon anda selamanya, maka
Anda perlu berpisah dengannya seketika, sekurang-kurangnya selepas jam 11. Tetapi ada kemungkinan ia dicurikan. Tidak, 100% kemungkinan. Tetapi bagaimanapun, di Eropah, Lesha mempunyai lebih banyak masalah. Saya tiba di Belgrade, katakanlah Mamekio, salah satu bandar paling selamat. Sebenarnya, dan dalam 2 minggu pertama, telefon saya dicuri. Dan di sini saya sudah, nampaknya 2 bulan sudah masuk bulan ketiga. Dan saya tidak mengalami sebarang masalah. Tiada sesiapa yang patut mendekati lebih daripada 3 meter. Maksudnya supaya anda boleh mempunyai ruang untuk bergerak, mereka boleh mendekat. Begini, pisau letakkan dan selesai. Tetapi di sini, tentu perkara seperti itu tidak akan berlaku. Ini lebih kepada di Gorodelia mungkin. Sebenarnya Buenos Aires adalah bandar paling selamat di Argentina. Tetapi saya bersama kawan saya di kampung halamannya, di bandar asalnya, dan kami keluar bersamanya. Dan dia seolah-olah meninggalkan kereta yang dihidupkan di jalan. Terdapat ramai orang berjalan, seolah-olah sudah malam. Ramai orang berjalan, dia berkata, mari kita pergi, kami perlu pergi ke kedai haiwan peliharaan untuk membeli sesuatu untuk anjingnya. Dia meninggalkan kereta, ya jangan risau, di sini tiada siapa yang akan melakukan apa-apa langsung. Jerijih pada semua di kedai-kedai kecil. Saya pergi ke salon rambut, mula-mula saya telefon. Kemudian mereka datang melihat bahawa itu benar-benar saya dan hanya kemudian membuka. Sekarang sudah terbiasa. Beg hanya tergantung di leher dan saya tidak berjalan dengan telefon seperti ini di tempat yang tidak perlu. Kamu boleh berjalan dengan tangan di dalam poket, kamu memegang telefon dan saya tahu gadis-gadis kita. Mereka diragut dengan cara ini, hanya meletakkan tangan mereka, dia memegang telefon di tangan dan semuanya hilang. Ya, itu berlaku. Penghadang dalam teksi masih ada sejak zaman coronavirus, tetapi teksi itu sendiri sangat murah. Dia menghidupkan meter keseluruhan di sini, semuanya akan jujur kan? Ya, jika dia hidupkan. Dia menghidupkannya, terus sebanyak 300 rubel. Itu adalah cukai. 300 peso itu sedikit kurang dari $1. Perlukah pakai tali pinggang belakang? Itu adalah peraturan. Kati terpesona dengan kawasannya walaupun dari tingkap kereta. Sangat sedap, sangat murah. Kepelbagaian yang tidak nyata. Salah satu perkara kegemaran saya juga adalah berjalan di kedai sayur dan melihat di sini ada betik, di kedai seterusnya ada markisa, sayur-sayuran, buah-buahan. Ini akan tersedia untuk semua orang. Di jalan-jalan Buenos Aires terdapat banyak campuran tetapi kebanyakannya motif Eropah. Kami berjalan, rumah Spanyol dan Inggris mengingatkan saya pada Aeschylus. Venezuela ini seperti satu orgasme, bukan bangunan, hanya berjalan dan rakam setiap rumah. Di sini adalah campuran budaya yang hebat. Suami saya di sini saya katakan keturunan orang Itali. Ibu bapa tinggal di sini. Rumah ini dahulu dimiliki oleh orang Inggris. Di sini aktivis berjuang untuk memelihara bangunan ini. Nampaknya ia mengganggu seseorang dan bangunan lama ini telah dijadikan rumah orang tua. Di sana nenek-nenek duduk. Ya. Di sini lintasan pejalan kaki orang peka. Setuju, ini bukan jangkakan dari tempat kelihatan berbahaya di Amerika Latin. Dan satu lagi petua dari nenek-nenek tempatan. Ini, mengelakkan anjing kencing. Ya, saya tidak tahu kenapa penduduk tempatan berfikir. Tetapi mereka meletakkannya seperti ini. Mereka boleh meletakkannya di depan rumah. Dan mereka percaya bahawa anjing akan berlalu. Adakah melihat anjing tidak berlalu begitu sahaja? Tidak, kurasa anjing tidak peduli. Saya tidak melihat seekor burung pipit pun di Argentina kerana burung pipit terlalu kelabu untuk negara ini. Sebaliknya di sini ada burung kakak tua dan juga yang dianggap eksotik di tempat kita. Satu lagi sebab mengapa saya suka Argentina. Bola sepak juga adalah sesuatu yang membuat ramai orang suka Argentina. Ia adalah juara dunia semasa dalam bola sepak. Di sini semua orang fanatik. Ya, di taman-taman Anda boleh bertemu orang yang berlatih bertarung, tetapi kebanyakannya bermain bola sepak. Legenda utama adalah Maradona dan sekarang kami berdiri di hadapan rumahnya. Ada nama jalan. Ya, tetapi sekarang ini adalah Diego dan lihat sini Maradona dan Dios. Nombor 10 adalah nombornya. Dan seperti Dios itu bermaksud Tuhan. Pada hari mereka menjadi juara, di sini sangat bising. Di rumah ini dia mempunyai sebuah apartemen. Malangnya saya tidak tahu tingkat berapa, tetapi di sini. Dan kami datang ke sini ketika Argentina menjadi juara dunia dan kami datang ke sini untuk meraihkannya. Seluruh negara keluar ke jalan. Saya tidak tahu ya di berita Anda, tetapi seluruh negara keluar ke jalan termasuk kami. Dan kami karena tinggal berdekatan, dan sangat mudah untuk datang ke sini.
hanya penuh sesak. Bunga api, pertunjukan bunga api, orang ramai. Ada yang membawa alkohol mereka sendiri. Ada tempat di mana orang tidak berkumpul. Kami datang untuk melihat apa yang berlaku. Apa yang salah, apa yang salah? Dengar, hanya untuk Anda faham. Begitulah keadaannya di Argentina apabila bola sepak dimainkan, semuanya berhenti. Anda keluar ke jalan dan tiada seorang pun, tiada anjing, tiada apa-apa. Semua senyap, seolah-olah pandemik kembali. Anda tahu, pada saat itu saya merasa seperti orang Argentina. Kerana mustahil untuk tidak merasa gembira. Argentina mengingatkan banyak orang tentang negara Eropah kerana bola sepak, tetapi juga kerana gelombang migrasi yang tidak berkesudahan dari Eropah, terutamanya semasa perang. Terdapat banyak imigran bermula dari tahun 1860 hingga 1930. Dianggarkan bahawa 6 juta imigran dari Eropah tiba di negara ini. Orang Itali, orang Sepanyol, Austria, Jerman, Poland, tetapi semua ini berkaitan dengan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua bagi setiap orang Argentina ketiga. Saya akan katakan terletak di laci sebelah katil pasport atau Eropah. Ya, melalui datuk ataupun nenek, maksudnya sentiasa ada pasport Itali seolah-olah untuk berjaga-jaga. Jika sesuatu berlaku, sesuatu terjadi di sini sebarang krisis, apabila krisis berlaku di sini pada tahun 2001, apabila Argentina mengisytiharkan kemungkiran dan orang ramai kehilangan simpanan mereka menyimpan pasport Itali atau Spanyol, jika ada akar, berharap jika tiba-tiba sesuatu seperti itu berlaku di sini, kami akan menyelamatkan diri di Eropah. Tetapi saya beritahu teman Argentina saya, anda tak perlu masalah di Eropah. Keturunan orang Inggeris, mereka cakap bahasa Inggeris. Di Argentina lebih ramai orang bercakap bahasa Inggeris berbanding di Rusia. Tetapi tidak semestinya untuk jangka masa panjang, tetapi dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, Yona, bapa suami saya bercakap dia berumur 73 tahun dan dia mempunyai bahasa Inggeris yang sangat hebat. Ibu tidak bercakap, ibu berumur 61 tahun. Generasi muda yang ramai di sini, tahu tak, malah belajar bagaimana ini dua bahasa ya. Dalam dua bahasa. Dengan suami, Katia juga bercakap dalam bahasa Inggeris. Saya perasan anda bercakap Inggeris dalam mesej. Walaupun baik dalam bahasa Sepanyol, pemandu teksi anda bercakap dalam bahasa Sepanyol. Ya, begitulah cara saya belajar bahasa Sepanyol. Pemandu teksi. Dan pemandu. Temu dengan pemandu teksi. Apabila saya berpindah, kami dengan sengaja memutuskan bahawa kami akan mengekalkan bahasa Inggeris sebagai bahasa antara kami berdua supaya kami dapat mengekalkan tahap bahasa Inggeris kami. Ya, maksudnya sudah hampir 4 tahun saya tinggal di sini dan tahap bahasa Inggeris kami tetap sama dan saya juga tambahan pula saya bercakap dalam bahasa Sepanyol. Apabila kami pergi ke perjumpaan keluarga di sana hanya dalam bahasa Sepanyol. Dia ada contohnya tidak tahu sepatah pun bahasa Inggeris dan begitulah sama ada mahu atau tidak. Saya terpaksa bercakap. Orang Argentina, mereka menganggap diri mereka sebagai orang Eropah. Maksudnya kamu lihat, kamu juga tidak akan mengatakan bahawa mereka orang Amerika Latin. Mereka orang Eropah. Dan mereka adalah orang Eropah. Maksudnya, contohnya, seperti semua kawan saya orang Argentina, ramai yang mempunyai pasport kedua. Maksudnya, contohnya kawan saya, dia mempunyai pasport kedua Itali. Dan kamu juga melihat contohnya pada nama keluarga mereka seperti Bonesi sebagai contoh. Dan itu adalah nama keluarga Itali. Dan mereka mempunyai banyak yang benar-benar mendapatkan kewarganegaraan Itali. Ia sedikit memerlukan kos, ia perlu membayar sedikit wang. Tetapi ia sangat mudah dan senang dilakukan. Jadi ramai yang juga mempunyai kewarganegaraan Itali. Ia berdasarkan asal-usul mereka. Jika dinilai berdasarkan bahasa, Argentina mungkin kelihatan seperti Spanyol kedua, tetapi jika kamu benar-benar mengenali orang Argentina, kamu lebih cenderung melihat orang Itali, bukan orang Spanyol. Kita juga sedang duduk di restoran Itali, jadi makanan kita adalah makanan Itali. Tetapi di sini di Argentina, saya telah memahami bahwa orang Argentina mempunyai lebih banyak akar Itali berbanding Spanyol, walaupun bahasa yang menang. Kenapa ini berlaku? Oh, kamu tidak tahu. Kenapa? Saya tidak boleh katakan saya bukanlah sejarawan, tetapi sebenarnya kawan-kawan Argentina saya yang benar-benar orang Argentina, kebanyakan mereka mempunyai akar yang hampir semuanya ke Itali. Sebagai contoh, semua datuk atau ibu bapa mereka berhijrah. Pada masa dahulu, ini benar-benar negara imigran. Di sini semua orang ada yang berhijrah. Jutaan orang Itali datang dan berintegrasi ke dalam masyarakat berbahasa Spanyol yang sudah sedia ada. Oleh itu, bahasa Itali secara beransur-ansur dilupakan. Ada sedikit beberapa perkataan yang digunakan dalam bahasa percakapan. Contohnya di sini di Argentina. Contohnya perkataan Itali lavorare. Lavorare bermaksud bekerja. Dan orang Argentina berjaya menggunakannya di dalam selanga. Jika orang bercakap, dia kata mi voy a laborar. Laborare bekerja, yalah. Tetapi ini kekal dari orang Itali yang datang ke sini.
Kemudian, inilah gelombang terbesar dan paling kuat orang Itali ke Amerika Syarikat. Adakah ini gelombang yang sama? Gelombang yang sama ya Pak, ya. Pergi ke Argentina, ke Asia. Spanyol, Italiano, Gallegos. Mereka juga Di Argentina terdapat ramai migran bahkan dari negara-negara Asia. Dan di sinilah kami berjalan-jalan di kawasan Korea. Kebanyakan mereka bekerja di sini, bukan tinggal. Di sini adalah kawasan orang Korea yang sangat terkenal dan mereka mempunyai semua kedai dan perniagaan ini. Ini adalah pakaian. Kami akan sampai ke jalan kecil di mana terdapat banyak restoran Korea. Sayang sekali ya, sekarang kita tidak sempat. Tetapi di sana anda boleh makan dengan hebat, bahkan barbeku Korea. Adakah itu dari anjing? Tidak. Jadi anda orang Korea. Adakah orang Korea sudah bercakap dalam bahasa Spanyol? Ya, di sini adalah generasi kita. Ramai daripada mereka sudah dilahirkan di sini dan mereka bercakap dalam bahasa Sepanyol yang sangat baik. Bukan, anda tidak akan pernah menyadari bahawa dia orang Korea jika hanya mendengarnya bercakap dan saat datang ke sana tidak dapat mengaitkannya melihat orang Korea, tetapi dia bercakap dalam bahasa Sepanyol yang menakjubkan dan otak anda meledak. Bagaimana itu mungkin? Dan mereka yang katakanlah lebih tua, mereka datang ke sini, mereka tentu saja sudah belajar di sini. Tetapi mereka tetap, anda tahu, mereka kekal dalam komuniti yang sangat tertutup. Hampir semua berkahwin sesama mereka. Bercakap tentang makanan di Argentina, kita akan melakukannya bukan di restoran Korea tetapi di restoran Itali. Ada lebih tempat makan Itali berbanding Spanyol. Maksudnya di Spanyol apa paella? Di sini jarang boleh menemui paella berbanding pasta pizza. 100%. Anda ada Milanesa. Saya pikir Anda perlu mencoba hidangan standar yang disukai oleh semua orang Argentina. Ia adalah sepotong daging nipis disalut dengan serbuk roti. Ini daging lembu dan ia dimasak berbeza sama ada ketuhar atau goreng. Dan di sini ia digoreng dalam minyak. Anda akan cuba. Umum disebut hidangan Itali, sebenarnya di Argentina ia jauh lebih popular daripada di Itali. Nyanyian dalam kue. Saya di sini berhenti memasak, malas. Sekarang saya tidak tahu, jika saya kembali ke Eropah, saya tidak tahu bagaimana saya akan berada di sana kerana saya selalu sangat suka memasak sesuatu sendiri, terutamanya makanan yang biasa saya makan. Tetapi di sini saya sudah berhenti melakukannya kerana anda boleh pergi ke restoran kecil, sarapan dengan tenang, seperti dengan harga €5, atau katakanlah jika anda, baiklah, ya, walaupun anda ingin memasak sesuatu seperti kentang, lebih mudah untuk pergi ke sana. Ada bufet khas di mana anda membeli makanan secara timbang dan anda kira dari segi wang, makanan siap ini adakah berbaloi untuk bersusah payah, kerana sebenarnya anda mungkin akan menghabiskan lebih banyak wang jika anda mula memasaknya sendiri. Banyak susu pekat rebus, orang Argentina sangat suka memasukkannya ke dalam pencuci mulut, dipanggil dulce de leche, mereka menambah. Walaupun alkohol mudah didapati dan tradisi wine kaya, orang Argentina tahu batasan mereka. sangat manis, orang kurang dengan krim masam. Anda boleh dapatkan di Lebuh Raya. Tiada ricotta, ini ricotta, bukan keju cottage. Sudah ada pakar datang dari sana membuat krim masam, ricotta serta membuat pelmeni. Alkohol mudah didapati, tradisi wine kaya. Orang Argentina tahu batasan mereka. Di sini tiada masalah alkoholisme, mereka tidak minum. Mungkin ada beberapa orang yang minum whisky atau sesuatu yang lain, tetapi tiada yang minum segelas vodka. Tidak, ini hanya untuk seperti di tempat kita, bersetuju secara umum. Dan di mana-mana sahaja wainnya sangat sedap dan ia sangat murah. Maksudnya di beberapa tempat anda datang dan melihat bahawa bir berharga 100-300 peso, manakala wine berharga 100-500 peso. Dan anda berfikir, kenapa tidak minum wine? Kadang-kadang wine yang baik akan jauh lebih murah daripada bir yang baik. Oleh itu, kadang-kadang lebih baik minum wine di sini. Di Argentina, semuanya murah, tetapi cari nafkah tidaklah begitu mudah. Namun berpindah bersama pendapatan, anda boleh mendapatkan keselesaan Eropah lebih murah. Dan anda boleh mempunyai pendapatan minimum di dalam talian di Rusia, gaji purata di Rusia, tetapi di sini anda akan hidup mewah. Tetapi tidak selalu begitu. Argentina bukan untuk bekerja. Rakan-rakan saya mempunyai pekerja yang mendapat 5.000 peso sehari. Saya rasa itu adalah jumlah yang sangat sedikit. Itu adalah $10. Tidak cukup untuk apa-apa. Perniagaan dibuka oleh imigran di sini. Restoran, kafe. Sekarang seorang kenalan saya membuka studio kreatif. Pelbagai.
studio yoga. Adakah ini terutamanya perkhidmatan untuk penutur bahasa Rusia atau juga untuk orang Argentina? Di sini lebih untuk orang Argentina. Kami faham bahawa kami memerlukan wang orang Argentina. Sekarang sih terdapat ramai orang Rusia dan saya rasa ini adalah penghijrahan yang sangat hebat kerana orang datang bukan kerana mereka mahu mencari rezeki di sini, tetapi mereka datang ke sini dengan wang untuk melabur dalam negara. Dan untuk Argentina ini adalah sesuatu yang hebat. Rezincia adalah orang-orang bijak yang datang untuk membina kehidupan mereka di dalam negara dengan wang, pemikiran dan idea mereka. Dan saya rasa dalam beberapa tahun lagi akan ada banyak perkhidmatan hebat dan perniagaan yang menarik. Baiklah, tetapi di sini perniagaan ditekan. Adakah semua orang ini benar-benar datang untuk membuka perniagaan? Terdapat skim gelap yang digunakan oleh orang Argentina untuk mengelak daripada membayar semua cukai ini. Mereka hanya masukkan sekeping coklat ke dalam susu. Dan itu coklat panas mereka? Ya, nampaknya begitu. Kamu belum pernah minum yang seperti itu? Saya rasa itu memang susu. Susu biasa hanya dengan coklat. Adakah ia cair? Adakah ia direka khas untuk cair? Semua tiada tidak. Seperti yang saya katakan, orang Argentina adalah profesional dalam berehat. Penduduk tempatan memanggil Buenos Aires sebagai Baires dan pada waktu malam mereka boleh menutup jalan dan berpesta hingga pagi. Di sini saya tinggalkan Lyosha. Saya yakin semuanya akan baik-baik saja dengannya kerana dia di sini bersama rakan-rakan Argentina. Perjalanan ini ke Amerika Latin benar-benar mengubah pandangan saya tentang planet kita dan dalam video ini saya tidak dapat menyampaikan semua kesan ini kepada anda. Banyak yang saya muat naik dalam sorotan di Instagram saya. Jangan lupa mengikuti saya. Saya Vova Karmanov. Orang Argentina sangat toleran dan bebas. Mereka menyukai kehidupan dan berusaha untuk tidak risau tentang perkara kecil. Cinta kepada gereja dan penghormatan kepada paus tidak bertentangan di sini dengan sikap normal terhadap pelbagai minoriti. Dengan bermulanya perang, aliran wanita hamil dari Rusia membanjiri Argentina. Pada satu ketika, orang Argentina malah menahan pesawat yang mencurigakan penuh dengan wanita bersalin. Semua skandal ini yang sampai kepada kita dalam tajuk-tajuk akhbar popular bahawa semua orang berhenti membenarkan orang Rusia masuk, menghentikan pesawat dengan wanita hamil Rusia, semua dihalau. Semua ini saya syak tidak benar. Ceritakan bagaimana sebenarnya. Ya, tajuk-tajuk memang membesar-besarkan. Maksudnya ada yang menulis semua orang ditarik balik permit tinggal, mereka tidak dibenarkan masuk, tetapi sebenarnya mereka dibenarkan masuk dan permit tinggal juga diberikan. Kini mereka berhenti melanjutkan tempoh tinggal pelancong. Tahun tu. Ini tidak berlaku sebelum ini. Rakyat Rusia dibenarkan masuk selama 90 hari. Kini mereka tidak lagi menambah 90 hari. Itu ya benar. Segala yang lain seperti biasa masih berfungsi. Orang Argentina menambah bonus untuk rakyat Rusia, Witanda, kemudian menariknya balik. Ya, di depan sedar bahawa terlalu ramai. Benar, kami terlalu ramai. Betul, mereka tidak terkawal. Nah, penterjemah di sini tidak dapat mengendalikannya. Di sini lihatlah dan VNZ dan kewarganegaraan adalah sepenuhnya percuma. Maksudnya setiap orang boleh melakukannya sendiri. Dan di sini mereka melihat tajuk di laman web berbahasa Rusia bahawa kami berharga $3,000, $6,000, $10,000. Dan sukar difahami mengapa orang membayar ini. Dan mereka berfikir bahawa ada sesuatu yang berunsur rasuah. Tiba-tiba, mungkin wanita-wanita ini datang dan menjual hak untuk melahirkan anak dan sebagainya. Maksudnya mereka mencurigai bahawa seseorang, walaupun tanpa melahirkan, cuba membeli semua ini.
Misalnya, seorang wanita hamil datang tanpa bapa, mereka isi nama lelaki lain, dan dia dapat hak untuk kewarganegaraan. Bagaimana? Adakah mereka memberikan kewarganegaraan kepada yang melahirkan anak di sini kepada anak? Anak mendapatnya secara otomatik berdasarkan hak tanah. Maksudnya, anak yang dilahirkan di sini, semuanya adalah warga negara Argentina, ibu bapanya berhak mendapatkan kewarganegaraan. Maksudnya, mereka perlu melalui prosedur. Ya, mengambil masa kira-kira 2-3 tahun. Saya ada anak kembar. Saya punya 2 Argentina, mereka harus memberi saya kewarganegaraan lebih cepat. Dalam keluarga kamu ada orang Argentina seperti bukan Argentina? Sekarang lebih banyak. Sekarang saya kini orang Argentina. Dia tinggal di sini. Dia nyaris dapat kewarganegaraan. Adakah kamu tidak serentak? Di sini setiap pasangan pergi kepada hakim yang berbeza. Dan setiap kes berjalan. Dalam saya, mengikut rentak masing-masing. Jadi dia juga akan siap tidak lama lagi tetapi belum lagi. Berapa mahal kos untuk orang dari Rusia atau Ukraine datang ke sini untuk melahirkan dan mendapatkan semua dokumen? Semuanya. Tidak, semua kewarganegaraan anak contohnya. Untuk anak, ia cepat, iaitu 3 minggu selepas kelahiran, semua dilakukan dalam satu package dokumen lengkap. Tiada masalah sekarang untuk membuat anak. Dokumen dari segi kos, jika kita bercakap tentang perkhidmatan pembantu, penterjemah, syariah bank dan sewa apartmen dan bayaran hospital dan bayaran kepada doktor, ia sekitar $20,000. Di Meksiko, kos untuk melahirkan jauh lebih mahal, di Chile jauh lebih mahal, dan juga dokumen tidak begitu mudah diperoleh, jadi di sini masih lagi keadaan yang terbaik. Pada pandangan saya, ramai orang terbang untuk melahirkan, dan saya lihat ada yang menjual hampir kereta dan apartmen untuk datang dan melahirkan di Argentina. Memang ramai orang. Pada bulan Februari, saya menghadiri 16 kelahiran secara pribadi. Itu banyak. Argentina menyambut baik pendatang, memberikan dokumen kepada yang datang melahirkan. Sebaiknya tunjukkan Anda berpendapatan di Argentina bahawa Anda membayar cukai, tetapi ia sangat rendah, jadi Anda boleh membuka monotribute, perniagaan sendiri atau bekerja sendiri, dan setiap bulan menunjukkan bahawa Anda membayar cukai. Sijil tiada rekod jenayah penting, ia tiada rekod di Rusia, di sini ataupun wilayah lain. Mereka meminta dari Interpol bahawa Anda tidak mempunyai rekod jenayah. Tiada lagi keperluan lain untuk ibu bapa. Pada masa anda boleh kekal kewarganegaraan anda. Ya, walaupun mempunyai hubungan baik dengan Rusia, saya tidak menolak kemungkinan kembali ke sana. Ada keinginan boleh kekal sebagai warga Argentina sahaja. Anda tidak boleh melepaskan kewarganegaraan Argentina. Maksudnya tidak boleh sama sekali. Warga Argentina boleh melancong ke Eropah, ke Kesatuan Eropah tanpa visa. Ya, warga Argentina boleh ke Kesatuan Eropah tanpa visa. Dan apalagi England juga, Great Britain, Jepun, New Zealand. Amerika Syarikat. Ke Amerika Syarikat tidak, tetapi orang Argentina diberi visa 10 tahun. Dan mudah mendapatkannya. Baiklah, mudah sekarang barisan juga panjang. Baiklah, kamu adalah warga negara. Negara yang tidak stabil, tetapi boleh berpindah ke negara yang lebih stabil. Kamu akan tetap tertarik. Adakah kewarganegaraan menurun? Tidak. Di sini tidak ada kewajipan bagi warga Argentina untuk membayar cukai atas pendapatan yang mereka peroleh di negara lain. Maksudnya ada di Amerika Syarikat. Dan kenapa kami tidak melahirkan di sana? Kerana di sana kami akan diwajibkan membayar cukai atas semua pendapatan dimanapun kami bekerja. Ada satu nuansa di sana. Di sini tidak ada perkara seperti itu dan pada dasarnya saya tidak nampak kurangan. Jadi apabila kamu berkahwin, adakah kamu terus mendapat kewarganegaraan atau ia berlaku? Saya sebenarnya tidak membuat kewarganegaraan. Saya adalah salah seorang Rusia yang tidak membuat paspor Argentina. Tetapi saya ada rancangan lain. Suami saya orang Argentina Italian dan oleh itu 2. Paspor yang saya pilih untuk buat adalah paspor Itali. Apakah di sana sama ada? Setahu yang saya rasa orang Rusia boleh mempunyai 2 paspor. Mungkin saya silap. Boleh 3 untuk paspor Itali dan Argentina? Menyusahkan, menguruskan urusan untuk 2 negara. Perbezaan mereka tidak begitu besar, tetapi dengan paspor Itali lebih mudah, contohnya untuk visa ke Amerika Syarikat. Perlu berkahwin selama 3 tahun, belajar bahasa, lulus peperiksaan. Jadi saya sudah melaluinya, saya sudah lulus. Maksudnya kamu hampir dapat paspor Itali sendiri? Sekarang saya terhenti. Masih ada soalnya, pendek kata, perlu uruskan dokumen. Ada beberapa perkara yang perlu diselesaikan untuk memohon semuanya. Tetapi buat masa ini, saya sedikit mengabaikan perkara ini. Dan buat masa ini, hanya dengan paspor Rusia saya, yang sekarang lebih baik disembunyikan. Anak-anak Yulia yang lahir di Argentina sudah berusia 6 tahun. Mereka masih belum pergi ke sekolah.
Kami anggap tadika tidak wajib. Maksudnya mereka tidak pergi? Tidak, mereka tidak pergi. Ada satu tempoh di mana mereka sedikit pergi ke tadika, pergi ke kem kanak-kanak. Mereka telah mempelajari bahasa Sepanyol, mereka bercakap dalam bahasa Sepanyol, tetapi secara keseluruhan buat masa ini mereka belajar di rumah. Tetapi mereka ke Rusia bukan? Mereka masih sangat kecil. Mereka mempunyai tanggapan bahawa di sana hebat, entah kenapa. Mereka berada di sana. Tetapi mereka ingin ke Rusia dan Moskow. Walaupun mereka tidak ingat. Rasa mereka tak ingat. Hanya saya yang ingat betapa sukarnya memakaikan 2 orang anak musim sejuk sebelum keluar rumah. Tidak, saya tidak mahu lagi. Siapa nak kawan-kawan anda? Kawan keluarga dengan siapa anda bergaul? Adakah mereka berbahasa Rusia atau orang lain? Pada mulanya ya, mereka hanya migran berbahasa Rusia. Kemudian apabila anak-anak mula berjalan, mereka sedikit pergi ke tadika, kami mula berkenalan dengan ibu bapa rakan sekelas mereka. Dan sebenarnya kami sudah mempunyai kumpulan kecil ibu bapa Argentina ini yang anak-anaknya sebaya dengan anak-anak kami. Dan terima kasih kepada teman orang Argentina belajar bahasa Sepanyol dan menjadi lebih baik kerana perlu berkomunikasi dengan mereka. Dan sekarang saya sudah bercakap dengan baik. Di sini sekolah adalah 6 tahun wajib, maksudnya anak-anak saya. Ya, pada tahun depan, apabila mereka berumur 6 tahun dan akan segera, mereka perlu pergi ke sekolah. Ia dibahagikan kepada primaria dan sekundaria, masing-masing 6 tahun, jumlahnya 12 tahun. Di sini sikap terhadap pembelajaran sangat santai. Kanak-kanak tidak dipaksa untuk membuat kerja rumah di darjah 1. Guru-guru berusaha memastikan kanak-kanak suka belajar supaya mereka pergi ke sekolah dengan gembira. Saya sangat menyukai pendekatan ini. Kemudian apabila kanak-kanak membesar, menjadi lebih sedar, mereka sendiri akan fokus pada hasil. Jika mereka mau belajar, mereka akan mendapat hasil yang baik. Oleh itu, sekolah dianggap lebih lemah berbanding di Rusia, contohnya, berbanding di negara-negara CIS. Tetapi universiti dianggap agak kukuh dengan baik. Kanak-kanak oleh itu akan pergi dan belajar dalam bahasa Sepanyol. Dan jika ada keinginan besar, adakah terdapat tadika Yukon dalam bahasa Rusia atau kolej berbahasa Rusia, sekolah atau apa? Buat masa ini tiada. Ada satu, iaitu sekolah di bawah kedutaan. Tetapi sukar untuk masuk ke sana, kebanyakannya adalah anak-anak diplomat. Kadang-kadang jika ada tempat orang yang hanya mau sekolah Rusia juga boleh masuk. Tetapi ini untuk belajar. Mengikut semester Rusia, tetapi di sini berbeza, musim luruh dan sejuk, sukar untuk kanak-kanak. Ramai pendatang datang, nampaknya mereka mahu buka sekolah Rusia, tetapi ini sukar. Sukar dapatkan ruang buka tadika ataupun sekolah. Saya harap mereka berjaya. Mungkin ada memerlukannya, tetapi saya tak hantar anak-anak saya ke sekolah Rusia. Setelah mereka belajar Sepanyol Inggeris. Di sekolah swasta tidak mahal dan sering pengajaran dijalankan dalam 2 bahasa sekaligus, Sepanyol dan Inggris. Berapa harga sekolah? Nah, tidak mahal. Mungkin berharga $340 sebulan. Sekolah ini sekolah rendah ya. Maksudnya yang pertama, ini sekolah swasta dan sekolah kerajaan percuma. Sekolah kerajaan percuma boleh diakses semua orang. Jadi pelancong dengan pasport antarabangsa boleh pergi ke sekolah percuma. Mungkin agak sukar untuk masuk ya, kerana sekolah percuma juga dibahagikan kepada yang baik dan yang kurang baik. Anda perlu mendaftar melalui sistem pendaftaran elektronik. Tetapi ramai pendatang yang datang tahun ini berjaya memasukkan anak-anak mereka ke sekolah dan tadika percuma. Bercakap tentang kelemahan Argentina, disebut tentang kelambatan dan perkhidmatan buruk. Tetapi sebaliknya, ini membuka peluang kepada pendatang aktif untuk mengisi kekosongan perniagaan. Di Argentina, perkhidmatan kurang memuaskan. Di sini perlu memperkenalkan perkhidmatan yang ada di Rusia. Walaupun jika orang telah melakukannya, baiklah di sini perlu memajukannya. Bagi Minda orang Rusia, sangat sukar untuk menyesuaikan diri. Mereka kena bahawa anda ditunda ke esok atau terlambat. Anda datang ke suatu tempat, pelayan bercakap dengan anda seolah-olah anda adalah seperti saudara tahu tak, bandingkan dengan mana-mana manikur. Mari anda datang, mereka akan beri anda teh yang mereka apa-apa sahaja. Di sini kalau anda datang, saya pun tidak pergi, tetapi gadis-gadis kita di sini baik. Dengan manikur mereka memang super duper. Jika anda datang, anda fikir, aduh, adakah mereka mensterilkan alat-alat atau tidak? Dan seperti itu, semuanya biasa-biasa saja. Maksudnya Wan perlu membiasakan diri menerima. Dan sekarang saya sudah tidak peduli. Maksudnya saya sudah terbiasa. Tetapi sangat kerap kelebihan mengatasi kekurangan. Lesha bukan berhenti masak makanan di sini. Dia tidak lagi membasuh pakaian.
Saya sudah berhenti membasuh pakaian sendiri kerana daripada membasuh pakaian sendiri, anda hanya mengambil pakej yang besar. Anda bawa ke Dobi, mereka hanya mengenakan 3 euro untuk pakej besar ini, 5-7 kilogram. Mereka akan membasuh semuanya. Menggosok, ia akan berbau harum, tiada kesan, tiada apa-apa. Anda berfikir, kenapa saya perlu susah payah dengan ini? Pertama sekali, mesin basuh tidak diperlukan. Di mana-mana di apartmen yang anda sewa, tetapi sangat jarang berlaku. Nah, dan kedua, kenapa perlu susah payah jika mereka boleh menggosok dan mengeringkan semuanya untuk anda? Sekarang bandar kegemaran saya di dunia adalah Buenos Aires. Walaupun dengan semua masalah yang ada di sini, saya sangat menyukai Argentina dan Buenos Aires. Jadi bandar kegemaran anda sebelum ini? Ketawa. Soalan yang sukar sekali. Nah, saya juga menyukai Dubai, tetapi saya selalu tahu bahawa saya tidak akan tinggal di sana. Maksudnya, saya selalu tahu bahawa ia adalah tempat transit bagi saya. Sebuah titik. Tetapi apabila saya tiba di sini, saya mengalami kontras yang sangat ketara. Dalam erti kata yang baik dan buruk, kerana di satu pihak, Dubai adalah padang pasir. Di sini lihatlah, hanya pagar ini. Ia adalah alam semula jadi sepenuhnya. Di sini sepanjang 365 hari setahun, ada sesuatu yang berbunga. Dubai adalah bangunan baru. Di sini lihatlah, bangunan seperti ini. Rumah-rumah. Yang satu lebih cantik daripada yang lain. Walaupun saya juga sangat menyukai pencakar langit. Tapi di sisi lain, di Dubai adalah super selesa, super servis. Anda pergi ke tandas di Dubai Mall, ada bunga hidup di sana, ada cleaning lady dengan tali leher di tandas dan seolah-olah seperti pergi lawatan. Ya, kuat. Di sini anda datang, anda tidak pernah ada sabun, tisu, ya apa-apa pun. Ini adalah episod tentang cerita menakutkan Amerika Latin berpindah tanpa penyesalan, memutuskan untuk tidak takut. Sekarang bagi mereka, Argentina bukan sesuatu yang kedengaran seperti Antartika, tetapi rumah baru dan sangat selesa. Anda tahu bagaimana untuk hidup di dalamnya. Di saluran saya akan ada satu lagi episod tentang Argentina dan satu siri penuh tentang Amerika Latin. Jadi langganlah YouTube dan Instagram saya. Mana-mana sahaja saya Bobakar Mano.